Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arimna lazata ma'siyati wa razuna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, pada waktu dan ketika yang mulia, dapat lagi kita menyambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Iaitu masih lagi membicarakan fasal yang kedua. Fasal yang kedua muka surat 127, cara-cara meninggalkan maksiat batin. Cara-cara meninggalkan maksiat batin, yakni maksiat hati. Setelah mana Imam Ghazali membicarakan 7 anggota yang zahir yang perlu dijaga daripada segala dosa dan perkara yang tercela. Kemudian Imam Ghazali membicarakan pula bagaimana cara-cara meninggalkan maksiat batin yang berkaitan dengan hati. Qala al-musannif, ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela yang ada dalam hati itu banyak sekali. Sifat-sifat yang sayyi'ah, yang tercela itu banyak sekali, ya, terdapat dalam hati. Dalam hati manusia terdapat banyak sekali sifat-sifat yang tercela. Yang ini penyakit, penyakit hati. Dan menyucikan hati daripada kotoran itu memerlukan kepada usaha yang berterusan. Yang ini apa? Nak tazkiyatun nafs, nak membersihkan hati, nak menyucikan hati daripada segala kotoran itu, penyakit-penyakit hati itu memerlukan kepada usaha yang berterusan, maknanya berpanjangan, tulus zaman, berpanjangan masa, sampailah mati. Manakala cara mengubatinya pula sangat susah. Cara nak mengubat penyakit hati ni sangat susah berbanding ubat penyakit yang zahir. Kalau sakit sakit zahir, sakit gigi ke, sakit perut ke, kan, sakit mata ke, mudah nak ubat. Segala sakit-sakit yang zahir tu mudah nak ubat. Penyakit hati ni sangat susah, sangat susah. Dan telah hilang pula kebanyakan ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Maknanya ilmu yang berkaitan dengan membersihkan hati ni banyak sudah hilang, sudah diangkat kefahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kematian ulama dan lain-lain. Kerana orang telah melupakannya, orang telah melupakan ilmu tazkiyatun nafs, ilmu membersihkan hati. Cubalah semak mana-mana universiti pun ada tak fakulti akhlak contoh. Tak ada fakulti akhlak. Fakulti lain tu ada. Fakulti adab ada. Tak ada. Adab yang bermaksud kesusastraan tu adalah. Adab yang maknanya akhlak tu tidak ada. Tak ada satu fakulti pun di universiti. Yang ada lain daripada itulah. Maknanya kebanyakan orang sudah melupakannya.
ilmu-ilmu yang berkaitan dengan membersihkan hati ni sudah dilupakan oleh kebanyakan orang. Oleh sebab tu pada akhir zaman ilmu ini dikatakan sesat oleh sebahagian orang. Sesat, dikatakan sesat. Dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Kenapa? Kerana dunia telah melekakan, telah menggelapkan hati-hati manusia sehingga mereka lupa untuk membersihkan hati. Sehingga mereka lupa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan membersihkan hati. Dan telah kami sebutkan, kata Imam Al-Ghazali, segala yang berkenaan dengan masalah ini, yakni masalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang disebut kitab yang utama lah daripada kitab-kitab Ghazali yang lain, kitab Ihya Ulumuddin. Ada 6 jilid. Dalam kalau yang Arab tu ada 6 jilid. Pada juzuk yang membicarakan al-muhlikat, pada juzuk yang membicarakan al-muhlikat, yakni apa? Perkara-perkara yang membinasakan, al-muhlikat. Dan pada juzuk yang membicarakan al-munjiyat, yakni perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Ini dalam kitab Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin ni adalah kitab yang sangat diambil perhatian oleh para ulama. Kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun satu ketika dulu kitab Ihya ni pernah dibakar, pernah difitnah, dibakar. Ini kitab sejarah kitab Ihya. Bahkan ada akhir zaman ini orang mentahmah mengatakan kitab Ihya ni terkandung banyak hadis dhaif, hadis maudhu'. Ada ulama, seorang ulama Syria, dia mengkaji, pentahqiq kitab, muhaqqiq, dia mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin ni, dia cek dalam kitab Ihya Ulumuddin ni. Dalam kitab Ihya ni banyak hadis. Ada lebih kurang dalam berapa? 5 ataupun 7 ribu hadis. Tapi hanya ada 20 hadis, sekitar 20 hadis saja yang dinilai sebagai hadis yang tak jumpa sanad dia. Tak jumpa sanad dia, ada masalah. Tapi kebanyakannya dhaif lah. Maudhu' tu mungkin 1 ataupun 2 saja. 1 ataupun 2 tu perkara yang biasa. Kitab-kitab ulama ni perkara yang biasa. Kalau ada hadis-hadis yang dhaif tu perkara biasa. Nak jumpa hadis yang maudhu' tu sangat susah sebenarnya. Maudhu' ni maknanya palsu lah. Kalau palsu tu tak dikatakan hadis, cuma istilah saja disebut hadis maudhu'. Kalau dhaif tu masih dikira hadis, masih dikira kalam Nabi SAW. Masih boleh disebut qalan Nabi. Kalau dhaif tu, kalau maudhu' tu tak boleh disebut qalan Nabi. Kalau siapa menyebut qalan Nabi terhadap hadis-hadis yang dikira maudhu', palsu, maknanya dia mendustakan Nabi. Siapa yang mendustakan Nabi, falyatabawwa, dia duduklah di neraka yang paling dalam. Sebab apa? Mendustakan Nabi, berbohong atas nama Nabi. Walaupun demikian, di sini kami cuba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat. Walaupun macam tu, Imam Ghazali nak sebutkan sini hanya 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat. Maknanya 3 ni adalah yang paling utama. 3 serangkai lah. 3 serangkai. Kalau penyakit zahir tu ada 3 serangkai kan? Ada 3. Yang ni penyakit hati pun ada 3 serangkai juga. Yang paling dahsyat sekali lah, iaitu sifat yang ghalib. Sifat yang ghalib maknanya sifat yang kebiasaannya, kelazimannya di kalangan ulama pada zaman sekarang ni, zaman Imam Ghazali. Tengok, sifat-sifat buruk ni pun ada pada ulama. Bukan saja pada zaman Imam Ghazali, zaman-zaman setelah daripada itu pun, selepas daripada itu pun. Apatah ni zaman kita ni. Kalau penyakit ni pun ada di kalangan ulama, orang yang orang kata ahli ilmu, ulama.
Apatah lagi orang awam, yang jahil, yang tak belajar, tak ada ilmu. Lagilah ada penyakit ni. Kalau ulama yang ada ilmu pun ada penyakit tiga ni, penyakit utama ni, penyakit hati yang lain, apatah lagi orang awam biasa. Ghalibnya yang ada penyakit hati di kalangan ulama ni adalah ulama usul, ulama yang jahat lah, bukan ulama akhirat, bukan ulama yang disebut sebagai pewaris Nabi SAW. Kerana Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya, ulama tu pewaris Nabi. Bila pewaris Nabi, dia tak boleh adalah sifat-sifat yang mazmumah. Kalau ada sifat mazmumah dalam hati dia, bermakna dia tak layak untuk mendapat menjadi pewaris Nabi SAW. Supaya engkau dapat menjauhi daripadanya, bila kenal penyakit-penyakit ni, dapatlah menjauhi daripadanya. Maksudnya dapat berhati-hati, berjaga supaya tak terkena penyakit ni. Kerana sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan, muhlikat, membinasakan, dan merupakan sebab bagi beberapa sifat-sifat yang tercela lainnya. Mana bila ada tiga yang ini, maka akan mudah untuk terkena sifat-sifat tercela yang lain. Sifat-sifat itu ialah tiga serangkai sifat yang utama ni, sifat yang muhlikat ataupun disebut mazmumah ni adalah sifat hasad. Hasad kita sebut hasad dengki. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa kita lah. Tapi digabungkan hasad dengki. Kemudian riak. Riak ni menunjuk, menunjuk-nunjuk. Kemudian ujub. Ujub ni dia rasa takjub tentang diri dia. Ni ujub. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya. Mana kena mujahadah. Mujahadatun nafs. Kena mujahadah, bersungguh-sungguh jaga diri, hati daripada penyakit-penyakit ni. Kerana apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya, bila seseorang dapat membersihkan hati dia daripada penyakit-penyakit ini, maka engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lainnya. Maknanya kalau dapat bersihkan hati daripada tiga sifat yang jahat yang utama ni, maka sifat-sifat yang lain pun secara tak langsung dapat dibersihkan daripada hati. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripadanya, mana seandainya seseorang tak mampu membersihkan hati daripada tiga sifat yang utama ni, sifat jahat utama ni, maka engkau lebih tidak mampu, maka lebih lagi lah tak mampu nak menghadapi sifat-sifat yang lainnya. Dan janganlah engkau beranggapan bahawa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, maknanya kalau dah ada niat yang baik dalam mengaji ilmu, dalam belajar, duduk dalam majlis pengajian, berarti engkau telah selamat. Kalau orang yang niat menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu pun tak boleh lagi rasa selamat daripada segala sesuatu yang berbahaya, apatah lagi orang yang tak ada majlis pengajian, lagilah tak selamat. Sedangkan di hatimu masih bertapak sifat hasad, riak dan ujub. Mana orang yang duduk dalam pengajian pun, orang yang belajar pun boleh ada sifat hasad, riak, ujub. Apatah lagi orang yang langsung tak duduk dalam majlis pengajian, tak minat langsung nak duduk dalam majlis pengajian, sibuk dengan hal-hal dunia yang tak habis-habis. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ajabul mar'i binafsih. Ada tiga sifat yang dapat membinasakan seseorang. Sifat bakhil yang dipatuhi, sifat kedekut, hawa nafsu yang diikuti, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Yang ini ujub, rasa bangga dengan diri sendiri. Ini apa yang disebutkan oleh Nabi.
sifat utama yang membinasakan. 3 sifat utama yang membinasakan. Baik, pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Bagaimana cara nak meninggalkan sifat hasad dengki? Sifat hasad dengki ni dia tak boleh tengok seseorang tu ada lebih daripada dia. Sama ada lebih ilmu ke, lebih amal ibadah ke, lebih harta benda ke, apa sahaja, dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia, maka dia akan hasad, dengki. Sifat hasad ini adalah cabang dari sifat bakhil. Sifat hasad ni adalah cabang daripada sifat bakhil. Bakhil ni kedekut. Kerana orang yang bakhil, orang yang kedekut, ialah orang yang tidak mahu memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Ini bakhil. Dia bukan tak ada benda dekat tangan dia. Bukannya tak ada kemampuan, ada kemampuan, tapi kedekut. Kedekut tak hidung asin, salah dah. Kedekut Haji Bakhil. Yang P. Ramli buat cerita Haji Bakhil tu, dia lah tu. Haji Bakhil, kedekut. Dan naik haji dah, bakhil lagi, kedekut. Ni bakhil. Dan syahih. Syahih ni lagi teruk, bersangatan bakhil. Dan syahih pula ialah orang yang tidak mahu melihat kurniaan Allah Ta'ala atau perbendaharaan Allah Ta'ala yang sebenarnya, bukan perbendaharaannya tercurah kepada sesiapa sahaja daripada hamba Allah Ta'ala. Sifat hasad berpunca daripada sifat bakhil, kedekut. Orang yang syahih, orang yang bersangatan bakhil, orang ni dia tak boleh tengok nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada sesiapa saja daripada hamba Allah Ta'ala. Dia tak boleh tengok. Dia rasa tak puas hati. Dia rasa dengki, hasad. Maka syahid ini lebih jahat daripada bakhil. Kalau bakhil tu pun dah jahat dah, syahid ni lebih lagi jahat. Kalau bakhil ni dia kedekut, dia tak nak bagi apa yang dia ada pada orang lain. Itu kedekut. Kalau syahid ni bukan setakat dia kedekut, apa yang orang lain dapat dia tak puas hati. Ibarat dia, kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Tu orang yang syahid. Sangat jahat. Dan orang hasad ialah orang yang merasa keberatan bahawa Allah Ta'ala mencurahkan nikmat dan kurnia kepada salah seorang di antara hamba Allah Ta'ala. Sama ada nikmat itu berupa ilmu, harta, kecintaan manusia atau apa sahaja habuan, pemberian yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah Ta'ala itu hilang daripada orang lain, walaupun ia tidak mendapatkan apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut. Ini orang yang hasad. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Maka dia akan berusaha untuk hilangkan nikmat tersebut, walaupun dia tak dapat untung apa-apa pun. Ibarat motornya tadi, kalau kau tak dapat, aku tak dapat, kau pun mesti tak dapat juga. Macam tu kan. Ini orang yang hasad. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Sifat hasad ni kejahatan yang sangat luar biasa. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul qatabah. Sifat hasad itu memakan al-hasanat, pahala kebaikan, seperti mana api memakan kayu bakar. Ini perumpamaan dia. Hasad ni, sifat hasad ni memakan pahala seperti mana api memakan kayu bakar. Maknanya orang yang ada sifat hasad ni, dia memusnahkan pahala-pahala amalan dia. Pahala-pahala amalan dia musnah dengan adanya sifat hasad. Oleh sebab tu ada hadis yang Nabi sebut, akhir zaman orang tu buat amalan ahli syurga, tapi dia sebenarnya ahli neraka. Pasal apa? Pasal ni ada sifat hasad. Solat rajin, buat itu, ini dan lain itu rajin, tapi ada dalam hati dia tu sifat hasad. Maka itu memusnahkan
pahala amalan dia. Dan orang yang hasad ini sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang. Orang yang kurang kasih sayang. Orang sifat hasad ni dia kurang kasih sayang. Dan sentiasa berada dalam sesaan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi sebab tu orang sifat hasad ni dia tak senang duduk. Hidup dia tak tenteram, hati dia tak tenang. Sentiasa tak kena. Di dunia ini ia terseksa dengan tekanan perasaan. Dia terseksa dengan tekanan perasaan. Kerana bila masa Allah Ta'ala selalu mencurahkan kurnianya kepada orang ramai, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu, yang ia mengenali mereka. Maknanya contoh kalau dia tengok kawan baik dia, saudara mara dia, jiran-jiran dia dapat nikmat, dia tak dapat, maka dia akan rasa hasad, dengki, tak puas hati. Mulalah dia merancang sesuatu untuk memusnahkan nikmat-nikmat tersebut. Allah Ta'ala sentiasa mencurahkan nikmat ilmu. Allah Ta'ala boleh bagi ilmu, nikmat ilmu pada sesiapa saja yang berusaha, harta dan kedudukan, pangkat. Maka sentiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan batin bila ia melihat kemurahan Allah Ta'ala terhadap orang lain. Dia tak puas hati, dia tak redha. Padahal setiap orang, setiap makhluk Allah Ta'ala ni ada bahagiannya masing-masing. Orang yang hasad dengki ni pun dia dapat juga bahagian dia. Tapi oleh kerana dia dengki, hasad, maka dia tak nampak dah nikmat yang dia dapat. Yang dia tahu nikmat orang lain tu, yang dapat tu, kalau dia tak dapat sama, dia nak musnahkan dia. Ataupun orang lain dapat, dia pun dapat, dia rasa macam sama kedudukan, pun sama juga. Dia tak nak, dia nak lebih daripada orang lain. Ini orang yang hasad. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayat. Maknanya kalau tak dirawat, tak dihilangkan penyakit ni, dia akan bawa sampai dia mati. Akan bawa penyakit ni sampai ke mati. Hari-hari hidup dia tak tenang, hatinya tak tenang. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi. Ini azab di dunia. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Kerana seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman, tak akan capai hakikatul iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Kan dalam hadis Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia kasihkan saudaranya sebagaimana dia kasihkan diri dia. Ini tanda orang mendapat hakikatul iman. Maknanya kalau dia kasihkan sesama Islam, sama mukmin, maka dia akan dapat hakikatul iman, halawatul iman, kemanisan iman. Tapi kalau dia tengok orang Islam, dia rasa hasad, dia rasa dengki, dia rasa benci, ini macam mana dia nak dapat hakikatul iman, nak dapat halawatul iman? Ada saja perkara yang dia tak puas hati. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Kerana orang Islam itu ibarat sebuah bangunan. Maknanya kalau dia orang Islam, dia orang beriman, kalau dia tengok orang Islam yang lain senang, dia patutnya rasa gembira. Kalau dia tengok orang Islam yang lain susah, dia patut rasa susah juga. Tapi kalau dia tengok orang Islam yang lain senang, dia rasa tak puas hati, dia rasa benci. Kemudian kalau dia tengok orang Islam yang lain dalam kesusahan, dapat musibah, dia rasa gembira. Ini orang hasad dengki, orang ada penyakit dalam hati dia. Dia tak dapat halawatul iman, dia tak dapat kemanisan iman. Sedangkan orang Islam tu ibarat sebuah bangunan. Maknanya ibarat tubuh badan lah. Kalau satu bahagian tubuh sakit, maka bahagian yang lain pun turut rasa sakit.
Kita sakit gigi sakit, tapi rasa nak demam. Satu badan rasa nak demam kan. Sakit mata, macam itulah. Satu bahagian daripada tubuh badan sakit, yang lain pun turut rasa sakit. Maknanya orang Islam patutnya macam tu. Dia tak boleh tengok orang Islam yang lain susah, cepat je dia bantu. Kalau dia dengar ada saja orang Islam yang senang, maka dia turut rasa gembira. Itu patutnya akhlak orang Islam. Bukan sebaliknya. Ini tak boleh. Ada orang meniaga sebelah dia, mulalah tak puas hati. Padahal meniaga lain-lain barang. Kalau sama barang pun, misal kata, apa masalahnya? Rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Tak percaya pada rezeki Allah Ta'ala ke? Sampai boleh nak hasad dengki dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa orang tak mengaji, orang tak belajar. Dah jahil tapi malah nak datang pengajian. Di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian lain. Itu patut orang Islam mengukuhkan antara satu sama lain. Kita ni dahlah minoriti sikit. Kalau pula ada hasad dengki, maka senanglah nak diinjak-injak oleh orang lain. Dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, maka sifat hasad masih wujud di dalam hatimu. Maknanya kalau kita tengok orang Islam yang dapat nikmat, kita rasa tak puas hati. Kalau kita tengok orang Islam yang dapat musibah, kita rasa lega hati, rasa puas hati. Itu menunjukkan dalam hati kita ada sifat hasad. Menunjukkan dalam hati kita tu sifat hasad. Maka cepat-cepatlah dirawat. Kalau kita dengar ada orang Islam dapat musibah, kita rasa sedih. Jiran kita susah, kita rasa sedih. Kita kuat nak bantu dia. Maka mudah-mudahan tak adalah sifat hasad dalam hati kita. Dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, kerana usahamu dalam menghilangkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu', cabang ilmu fiqh yang halus-halus dan yang ganjil-ganjil, dan memperdalami masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Maknanya menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu membersihkan hati, kerana ilmu ni adalah ilmu fardu ain, ilmu yang wajib setiap orang kena belajar. Lebih penting, lebih baik daripada dia pelajari ilmu-ilmu cabang. Termasuklah ilmu tajwid pun. Belajar tajwid itu sekadar untuk dia boleh baca Fatihah dan baca Quran, cukup. Tak perlu sampai nak belajar qiraat, nak belajar tarannum. Fardu ain tak lepas lagi. Dia terbuang masa dengan belajar perkara-perkara yang bukan menjadi kewajipan dia pun, untuk dia belajar. Lain kalau orang yang memang takhasus bidang tu, memang dia guru, dia kena mendalami lah qiraat dan sebagainya. Ini orang awam yang biasa ni, yang hukum hakam sembahyang tak lepas lagi, akidah pun tak belajar pun, sifat 20 tak belajar, tiba-tiba pergi habiskan masa untuk belajar ilmu tajwid. Ini terbuang masa dia. Ataupun belajar ambil tahu tentang apa? Tentang Dajjal. Sekarang akhir zaman ni sibuk cerita Dajjal kan. Apa kena-mengena pergi sibuk cerita pasal Dajjal tu? Dajjal tu apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis memang akan berlaku pun. Tak payah nak mendalami pasal-pasal yang Dajjal dan sebagainya tu. Memang akan sampai masanya akan berlaku, akan ada. Yang penting itu perkukuhkan iman, perkukuhkan amal ibadah. Itu yang paling penting sekali. Ataupun sibuk tentang masalah-masalah khilaf, 8 ke 20, Yasin ke, kan? Itu masalah-masalah khilaf. Sibuk tentang masalah-masalah tu. Sibuk.
Ini masalah orang awam ni. Masalah orang awam. Sibuk dengan masalah-masalah yang tak penting. Hal-hal yang penting dia tak nak belajar. Ini menunjukkan apa? Itu nafsu. Itu menunjukkan nafsu. Macam sekarang lah, majlis pengajian free, tak ada orang pun tunggu kat depan tu nak masuk masjid kena bayar tiket. Tak ada. Tapi orang pergi tengok bola, tengok konsert, penuh. Pukul 5 pagi dah sanggup tunggu. Beratur panjang-panjang. Bayar beratus-ratus, ribu pun ada tiket. Sanggup. Kan? Sama juga kalau nak beli barang, buat promosi kan, barang, handphone ke apa ke, tudung ke, kan, sanggup tidur di kaki lima tu. Itu berlaku depan mata kita, kan. Padahal yang tu bukan boleh bawa masuk kubur pun. Ini masalah orang Islam ni, masalah orang Islam sekarang, kan. Hal yang wajib dia tak nak belajar. Yang kedua, cara meninggalkan sifat riak. Cara meninggalkan sifat riak. Adapun riak, maka itulah yang dinamakan syirik khafi. Syirik ni ada dua. Syirik khafi dan satu lagi syirik jali. Satu di antara dua bahagian syirik. Syirik khafi ni adalah syirik yang samar atau riak lah. Riak tu disebut sebagai syirik khafi. Syirik jali, syirik yang jelas, iaitu menyembah berhala, mengaku ada Tuhan selain daripada Allah. Itu syirik yang jali, yang jelas. Jelas-jelas syirik. Syirik yang besar. Syirik khafi ni adalah riak. Bila riak tu adalah syirik khafi. Dan yang dimaksud dengan riak ialah bahawa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Riak ni maknanya dia buat sesuatu ataupun dia meninggalkan sesuatu kerana selain daripada Allah. Tu riak. Datang masjid, contoh, kerana nak bagi orang tengok kata dia rajin datang masjid, contoh. Tak datang masjid dengan tujuan kalau dia datang masjid takut nanti orang kata dia riak, maka dia tak datang masjid. Itu riak lah nama dia. Sebab apa? Dia tinggalkan tak nak datang masjid, dia tinggal tak nak datang masjid pengajian tu kerana makhluk, kerana manusia, bukan kerana Allah. Ikhlas ni buat sesuatu ataupun tinggal sesuatu kerana Allah. Tu baru namanya ikhlas. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan, hubbul jah, pula termasuk dalam istilah hawan muttaba'. Artinya hawa nafsu yang diperturutkan, sebagaimana disebut dalam hadis tadilah. Dengan penyakit riak ini banyak orang yang menjadi binasa. Penyakit riak inilah membinasakan banyak orang. Tak kira siapalah, ulama ke, ustaz ke, tak kira siapa. Apatah lagi manusia, orang awam yang biasa yang tak belajar, yang malas. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Lepas tu salahkan iblis, salahkan yang lain, padahal diri sendirilah yang membinasakan. Seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahawa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apakah lagi adab yang mereka lakukan, tidak lain adalah dari sebab atau dorongan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Buat sesuatu kerana nak tunjuk pada orang, nak tunjuk kata dia pandai, nak tunjuk kata dia rajin, nak tunjuk kata dia alim, nak tunjuk dia kata soleh, dan lain-lain lah, kan. Nak tunjuk kata suara dia sedap, contoh macam-macam lah. Kalau ada maksud-maksud yang tu, itulah riak nama dia. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalan. Riak ni menghilangkan pahala amalan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, inna syahida yu'maru bihi yawmal qiyamati ilan nar fayaqul ya rabbi istujhidtu fi sabilik fayaqulu Allah ta'ala bal aradata an yuqal fulanun syuja'un wa qad qila zalik wa dhalika ajruk. Sesungguhnya ada orang yang mati syahid yang akan dilemparkan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Bayangkan orang tu dah mati syahid. Pangkat syahid ni antara pangkat yang tinggi.
Kan? Antara pangkat yang tinggi. Syuhada ni pangkat dia sama duduk dengan salihin, para anbiya. Tapi kenapa dilemparkan ke dalam api neraka? Lalu ia merasa hairan. Dia pun rasa hairan. Kenapa dia dicampak dalam api neraka? Sedangkan dia syuhada, mati syahid, dan mengadukan halnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia mengadu kepada Allah Ta'ala sambil berkata, wahai Tuhanku, bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu? Mati syahid ni, terkorban dalam membela agama. Allah Ta'ala menjawab, tidak. Allah Ta'ala tak mengakui dia itu mati syahid. Sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang syuja', berani. Dia sanggup supaya dia dikatakan dia berani. Orang sanjung dia lepas mati. Lepas mati syahid tu, dia ada niat macam tu. Dan telah pun dikatakan orang demikian kepadamu, maka itulah ganjaranmu. Memang orang sebutlah selepas dia mati syahid tu, kata dia ni orang yang berani. Padahal orang tak tahu dia sebenarnya riak. Dia sebenarnya riak. Jadi Allah tak terima kesyahidan itu, Allah tak terima. Jadi sia-sia lah, mati sia-sia. Begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, yang haji, yang qari, yang mereka riak pada amalan mereka. Hadis seumpama ini ada diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, fi kitab Al-Imarah. Dan sebut Sahih Muslim ada, hadisnya panjang, sebut tentang orang alim, orang yang haji, orang yang qari. Qarinya orang yang qura, ahli Quran, orang yang qari'ah tu lah. Qari'ah tu. Orang alim. Dia nak tunjuk kata dia alim. Dia nak kata dia banyak ilmu daripada orang. Begitu juga orang pergi haji. Dah pergi haji, dah jadi hajah haji, pandang orang lain semacam je. Rasa dia dah lebih, kan? Ini kena masalah hati, kena jaga, kan? Qari, ni orang awam biasa yang tak lepas fardu ain ni kena jaga. Kadang-kadang kenapa dia sibuk nak belajar tajuk qiraat ni? Sebab dia nak bagi suara dia sedap. Dia dengar orang lain sedap, dia pun nak sedapkan suara juga. Ini masalah. Padahal ilmu fardu ain yang lain tak lepas. Ni masalah ni, kan? Buat kelas bayar mahal pun sanggup bayar ni. Ni yang qiraat ni. Bukan tak boleh belajar, boleh. Tapi kena pastikan yang fardu ain lepas dulu. Ini fardu ain tak lepas, yang ni sibuk nak belajar. Ni masalah. Sikit lagi. Sama orang yang tak lepas fardu ain, malah nak datang pengajian, ni sebab saya sebut lah. Dia ada duit, nak beli kitab, nak keluarkan duit beli kitab pun rasa berat. Tapi rajin pergi umrah. Ni pun masalah. Umrah tu sunat. Belajar fardu ain ni wajib. Maknanya daripada dia habiskan duit dia pergi umrah, dia patutnya habiskan duit untuk belajar ilmu fardu ain. Tapi kalau dia utamakan yang perkara yang sunat lebih pada yang wajib, maka dia telah mensia-siakan nikmat pemberian Allah SWT. Jangan kata saya kata tak boleh pergi umrah pula. Tak, kena faham murad dia apa, maksud dia. Pergi umrah tu dah berpuluh-puluh kali dah, tapi majlis pengajian batang hidung tak nampak. Ni masalah. Ni memang sangat masalah. Lepas tu kita duk rasa kita dah pandai. Itu yang timbulnya penyakit-penyakit hati. Jadi penyakit hati ni tak terlepas. Orang alim ada ilmu, tak ada ilmu, orang jahil, semua akan terkena penyakit hati. Ulama ke ustaz ke ustazah ke, semua akan terkena penyakit hati. Jadi kalau siapa tak jaga, maka terimalah akibat dia. Sebab kita kena hati-hati. Kalau ada penyakit hati tu, kita cepat-cepatlah ubat dia, rawat dia. Kita saja yang tahu dengan Allah Ta'ala kita ada penyakit ke tidak. Orang biasa kadang nampak kita ni macam okey je lah, tak ada apa-apa. Sebenarnya dalam hati kita tu ada dengki, ujub dan sebagainya. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Jadi ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs ni adalah ilmu yang fardu ain, wajib. Setiap individu, setiap orang wajib belajar. Kalau tak belajar, maknanya dia menanggung dosa sampai mati. Wajib belajar. Kerana
Kalau dia tak tahu tentang penyakit hati ni, dia akan merosakkan amalan-amalan dia. Dia banyak semayang ke, banyak solat ke, banyak ibadat-ibadat yang lain, boleh merosakkan amalan dia. Kalau ada dia riak, wujud dan sebagainya. Jadi rugilah sia-sia umur dia buat perkara amal ibadat, rupa-rupanya tak ada pahala, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Jadi kita berhenti dulu di sini. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Jadi kalau ada salah silap, mohon tuan-tuan dan puan-puan semua berikan teguran, mudah-mudahan dapat diperbetulkan pada pengajian yang akan datang. Jadi sama-samalah kita perbaiki diri kita. Kalau kita ada penyakit hati, kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita bersih hati kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.